Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim. Hari ini saya akan membincangkan tentang sejarah perkahwinan kaum Ceti. Secara lazimnya di Malaysia, perkahwinan campuran mendapat tentangan ahli keluarga bagi masyarakat Melayu yang beragama Islam. Hal ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu, malah berlaku juga dalam masyarakat lain. Mungkin mereka suka menerima orang yang berlainan agama dan bangsa menjadi sebahagian ahli keluarga mereka. Walau bagaimanapun, amalan kahwin campur ini tiada masalah bagi dua komuniti unik di Malaysia, iaitu kaum Ceti dan kaum Babayonya. Malah mereka menggalakkan anak mereka untuk mengahwini pasangan bangsa yang berbeza. Wujudnya masyarakat Ceti di Malaysia adalah disebabkan oleh pedagang-pedagang dari India yang menetap di tanah Melayu. Mereka mengahwini masyarakat tempatan, lalu keturunan mereka pula mengahwini masyarakat tempatan yang lain atau pedagang India yang baru saja sampai di tanah Melayu. Hal ini merupakan sejarah penting dalam perkembangan masyarakat Ceti kerana dengan cara ini bilangan mereka bertambah dan wujudnya satu masyarakat unik di Malaysia. Masyarakat Ceti rata-rata yang beragama Hindu melihat mereka tidak ada halangan dari perbezaan agama. Akan tetapi mereka yang bukan kaum Ceti ingin mengahwini kaum Ceti yang beragama Hindu, mereka harus tukar kepada agama Hindu terlebih dahulu. Akan tetapi terdapat satu pengecualian oleh masyarakat Melayu. Kaum Ceti harus bertukar agama kepada agama Islam kerana agama Islam tidak membenarkan umatnya untuk menukar agama. Hasil perkahwinan ini, kita akan dapat lihat asimilasi antara budaya dan agama seperti akan dibincangkan oleh kawan-kawan saya sampai sini. Hai semua, nama saya biasa. Saya akan mula adat perkahwinan tentang kaum Ceti. Perkahwinan komuniti Ceti ni dia hampir sama dengan adat perkahwinan kaum India. Tapi namun begitu, terdapat beberapa adat yang dia menyertakan budaya Ceti juga. So mengikut adat masuk India, seseorang lelaki yang bukan berasal daripada kaum Ceti akan diterima sebagai Ceti apabila mengkahwini perempuan komuniti berkenaan. Begitu juga dengan perempuan etnik lain yang ingin berkahwin lelaki Ceti harus memilih nama Hindu mereka terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkahwinan. Selepas perkahwinan mereka menggunakan nama Hindu mereka. Dan seterusnya adat perkahwinan Ceti ini ialah tradisi mainan congkak setelah melaksanakan upacara perkahwinan juga merupakan antara elemen yang unik dalam perkahwinan Ceti. Tradisi ini melibatkan keluarga pengantin perempuan dan lelaki bagi mengeratkan hubungan silaturahim. So pihak yang kalah akan disuapkan buah pisang. Congkak menjadi popular ketika zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka setelah dibawa masuk oleh saudagar Arab yang datang atas urusan perdagangan. Hal ini jelas menunjukkan proses resapan budaya Arab ke dalam masyarakat Melayu. Akhirnya dipindahkan kepada masyarakat Ceti. Dan seterusnya mereka turut melaksanakan upacara mandi manda pada keesokan hari selepas hari perkahwinan, di mana kedua-dua pengantin akan dimandikan oleh ahli keluarga. Seluruh komuniti kampung Ceti juga akan terlibat dalam upacara ini bagi meraihkan pengantinan perempuan dan lelaki. Selain pengaruh budaya India dan Melayu, kaum Ceti juga telah meresapkan budaya Baba Nyonya.
Pengaruh barat nyonya dapat dilihat terutama dari segi pakaian komuniti Chetty, iaitu kawan saya akan bentang sebentar lagi. Salam sejahtera, nama saya Daniel Adam. Sekarang saya akan membincangkan tentang pakaian yang dikenakan oleh etnik Chetty sewaktu majlis perkahwinan mereka. Jadi, apakah rupa ataupun bentuk pakaian yang dikenakan oleh mereka? Sebenarnya, sewaktu majlis perkahwinan, mereka akan cenderung untuk memakai pakaian tradisional mereka. Jadi, apakah rupa dan bentuk pakaian tradisional mereka? Bagi kaum lelaki etnik Chetty, mereka akan memakai baju labuh bercekak musang. Sebenarnya, pemakaian ataupun amalan pemakaian baju labuh tersebut adalah berasal daripada tanah besar India yang dibawa ke tanah Melayu. Sewaktu berhijrah ke tanah Melayu, terdapat beberapa modifikasi yang telah dikenakan terhadap baju amalan pemakaian baju labuh tersebut. Jadi, apakah modifikasi itu? Yang pertama, mereka akan mengenakan kain batik ataupun kain labuh pada bahagian kanan ataupun kiri bahu mereka. Selain itu, mereka juga akan memegang bimpoh ataupun dalam dialek Chetty ianya bermaksud sapu tangan. Sapu tangan tersebut pada kebiasaannya akan diletakkan pada poket sebelah kiri bahagian atas. Salah satu tradisi yang unik bagi kaum Chetty ialah amalan pemakaian talapa. Talapa bermaksud kopiah dalam dialek Chetty. Jadi, apakah keistimewaan talapa? Talapa mempunyai bentuk segitiga yang dilipat pada dahi mereka. Mereka mempercayai bentuk segitiga yang berbucu tajam tersebut dapat menikam ataupun membunuh roh-roh ataupun semangat-semangat jahat yang cuba menganiayai ataupun membuat kekacauan. Oleh sebab itu, pemakaian talapa dianggap mistik dan sangat berkuasa bagi etnik tersebut. Berikut adalah contoh-contoh baju tradisional etnik Chetty lelaki. Bagaimana pula dengan kaum wanita Chetty pula? Pada kebiasaannya, kaum wanita Chetty akan mengenakan baju kebaya, kasut bermanik serta sanggul pada rambut mereka. Tapi, tidakkah ianya menghairankan kerana pada kebiasaannya, baju kebaya selalu diasimilasikan dengan etnik baba dan nyonya. Sebenarnya ianya tidaklah menghairankan sama sekali. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, etnik baba dan nyonya mempunyai pengaruh yang besar di kawasan negeri Melaka. Oleh sebab itu, kaum Chetty juga terkesan oleh sebab etnik baba dan nyonya. Namun, terdapat beberapa perbezaan yang signifikan antara baju kebaya Chetty dan baju kebaya baba dan nyonya. Are you serious? Apakah perbezaan tersebut? Perbezaannya ialah bagi pemakai baju kebaya Chetty, pemakaiannya akan menjinjing sapu tangan. Pada kebiasaannya, sapu tangan tersebut adalah berwarna merah. Kenapa sapu tangan tersebut berwarna merah? Sapu tangan tersebut berwarna merah untuk mengasimilasikan dengan amalan tradisional mereka iaitu mengunyah daun sirih. Kaum wanita etnik Chetty, mereka akan mengunyah daun sirih menyebabkan air liur mereka berwarna merah. Oleh sebab itu, mereka akan mengelap air liur mereka yang berwarna merah tersebut pada sapu tangan tersebut. Namun, terdapat juga persamaan antara baju kebaya etnik Chetty dan baju kebaya etnik baba dan nyonya. Persamaannya adalah dari segi bahan yang digunakan untuk membuat baju kebaya tersebut. Pada zaman dahulu, pada kebiasaannya, baju kebaya daripada kedua-dua etnik tersebut akan ditenun daripada kain ataupun sutera yang datang daripada China. Sanggul yang sangat digemari dalam kalangan kaum wanita Chetty ialah sanggul siput. Uniknya, baju kebaya etnik Chetty ianya mempunyai potongan V pada bahagian tengah baju tersebut. Oleh sebab itu, pemakaiannya hendaklah menyarungkan tangan terlebih dahulu seperti memakai baju kemeja yang moden. Berikut adalah contoh-contoh pakaian etnik Chetty bagi kaum wanita mereka.
Sekian saja daripada saya, Daniel Adam. Terima kasih. Salam sejahtera sir dan semua yang akan melihat video ini. Okay, saya Fitzgerald Barongau. Okay, dari kumpulan kaum Ceti. Okay. Okay, sekarang ni bahagian saya pula ialah bahagian makanan kaum Ceti. Nanti contohlah kita ada member kaum Ceti kan. Nanti kita datang ni, tak kisah perayaan ke, kahwinan ke, kita tanya ni nanti, apa benda ni kak, bang, bro, apa benda ni? Apa, makan apa ni? Macam mana nak panggil? Apa nama dia? Orang panggil ni apa? Tak pernah nampak lah, tak pernah tahu kan? Lepas tu tanya pula, sedap ke? Manis ke? Pedas ke? Masin ke? Kita tak tahu kan? Pahit ke? Tanya lagi, macam mana masak? Macam mana nak buat? Apa bahan dia? Campur apa? Campur itu ke? Campur ni ke? Kita nak ambil tahu ni. So sekarang ni saya akan kenalkan bukan salah satu, mungkin 2, 3, 4 makanan kaum Ceti ni. Okay, so first ialah tosai. Tengok ni, ni lah tosai. Okay, tosai ni lempeng tipis, asal India. Okay, ni common lah, kita tahu dah tosai ni panggil dosa. Orang putih panggil dosa, dose, dosai, tose. Tosai kita panggil tosai kan. Biasanya dibuat daripada tepung beras, diisi dengan bahan-bahan seperti sayur-sayuran, mungkin daging, dan disajikan dengan macam-macam perasa kan. Contoh kuah ke, kuah kari, tak kisah kari apa, kari ayam, kari daging, kari ikan. Ada juga yang campur dengan susu pekat kan. Ikut lah dia punya selera kan. Dia campur dengan sambal belacan ke, tak kisah kan. So tosai ni sedap. Okay, seterusnya kuih kayam. Okay, kuih kayam ni dia menarik juga sebab bahan dia bijian hitam, gula Melaka, daun pisang. Daun pisang ni bukan bahan dia. Daun pisang ni alas dia. Nak letak kuih radian, kuih kayam ni kan. Tu minyak kelapa, sorry. Okay, minyak kelapa ni pun bukan bahan dia, tapi dia akan disapu atas daun pisang tu nanti, supaya kuih tu nanti bukan tak lekat. Kuih nanti akan diletakkan atas daun pisang tu nanti. So yang uniknya kuih kayam ni, dia ada satu pantalaran lah. Pantalaran dia, time buat kuih kayam ni, orang yang buat tu tak boleh cakap pun, tak boleh cakap apa-apa melainkan cara penyediaan kuih kayam. Contoh, okay, kuih kayam ni 1 bijian ke 2-3 biji gini ke, 1 tumpuk gula Melaka. Okay, tu boleh cakap, tak apa. Okay, pantalaran kedua dia, kalau dah siap, tak payah tegur, jangan komen. Jangan komen lah. Apa benda yang disediakan, itulah yang akan disajikan, dihidangkan nanti. Okay, saya tak pasti juga kalau kuih kayam terentung ada tak orang komen nanti. So mereka saji tak juga lah. Okay, next ialah haram jadah. Okay, haram jadah ni menarik sih, paling menarik lah. Haram jadah pernah menjadi isu hangat di Malaysia, pernah jadi viral lah. Tak tahu pernah masuk mahkamah ke tak, saya tak ingat, tak pasti. Okay, haram jadah ni dia wujud, memang wujud. Okay, dia kari yang dicampur dengan kacang panjang, bawang putih, bawang merah, halia, buah keras, kunyit, santan cair, santan pekat kan. Lepas tu banyak lagi, pasti tak ada daging, semua sayur-sayuran. Dia campur lobak ke situ, dia campur kentang ke, dia campur sawi ke, tak ada kan. Okay, so haram jadah ni kenapa dipanggil haram jadah?
Sebab Ramjadan ni tahu, kita tahu lah Ramjadan. Uish, ya betul. Macam tu lah. Okay, ni ada cerita dia. Saya ceritakan. Menurut cerita seorang komuniti kaum Ceti kan, ratusan tahun dahulu, datuk nenek mereka tidak mempunyai resipi khusus lah. Mereka tak ada buku resipi. Mereka tak ada resipi yang fix. So mereka akan guna apa-apa je bahan yang ada, mereka campur dalam masakan tu. Okay, tapi tak ada daging kan. Ingat, tak ada daging. So bahan ni memang mudah didapati. Okay, sebab sayur kan. Lepas tu, okay, jadi tak tahulah anak dia ke, kakak dia ke, abang dia ke, uncle dia ke, tanya cucu dia ke, yang tanya. Ditanya kan, lauk haram jadah apa yang kau masak ni? Sebab banyak benda campur kan. Mereka pun, okay, datuk nenek tu tak tahu, siapa yang masak tu pun tak tahu nak jawab apa. So lalu bila mereka mau makan lauk yang sama, mereka kata masak lauk haram jadah. Lepas tu hari demi hari mereka panggil haram jadah, haram jadah, haram jadah. So haram jadah ni kita tak boleh bersenda kan, kita tak boleh ejek, tak boleh hina, sebab tu memang dah makanan mereka. Memang dah nama macam tu. Dan nama tu memang kekal sehingga sekarang. Sedap, memang sedap. Sebab lauk haram jadah ni sihat. Sebab ada sayur je, daging tak ada kan. So saya rasa tu je. So sedap. Ada yang kata sedap, ada yang kata tak tu mungkin bukan selera dia. So setakat ini saja makanan kaum Ceti. Kesimpulannya, kaum Ceti juga merupakan salah satu rakyat Malaysia. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mempelajari adat dan pantang larang supaya kita dapat memahami dan menghormati satu kaum. Dengan ini, negara bangsa Malaysia dapat diwujudkan dengan sendirinya kerana perpaduan antara satu kaum dapat dibentuk. Dengan ini saya mengakhiri kalam saya dengan serangkap pantun. Dari mana hendak ke mana, tinggi rumput dari padi. Tahun mana, bulan mana, dapat kita jumpa lagi. Saya Muhammad Nabil bin Ruslan mengakhiri video ini. Saya berharap anda dapat menghayati video ini. Terima kasih.